Dalam isu-isu ketiadaan telur harga naik pun hari ini kami tetap belanja anda antara menu-menu menarik yang dihasilkan daripada telur. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Haslinda Alias, pemilik Le Muffin. Assalamualaikum Puan Linda. Okey, katanya, kabarnya hari ini kita akan berkongsikan satu menu istimewa iaitu shakshuka. Shakshuka. Okey, kalau boleh jugalah kita sambil-sambil kita nak tunjuk demo kepada penonton hari ini, kita nak juga tahu dari mana sebenarnya shakshuka ni, antara orang kata bahan-bahan yang digunakan senang ke susah nak dapatkan? Shakshuka ni sebenarnya berasal daripada utara Afrika, daripada Morocco, Tunisia dan sangat popular dekat Middle East. Okey. Timur Tengah. Dia biasanya shakshuka ni untuk breakfast. Hidangan pagi lah. Untuk breakfast. Okey, mari kita mulakan. Dah panas sangat dah ni kuali. Maksudnya api tu kena kecilkan sikit. Kejap lagi kan ini mula-mula dia senang aja. Masukkan bawang putih. Bawang besar tu kita masukkan je ni. Ini lebih kurang macam kita breakfast orang kata makan pagi omelet tu ke? Lebih kurang dia telur dalam sos tomato. Lebih kurang lah. Namanya shakshuka juga. Okey, kalau di sini macam mana kita nak dapatkan selalunya? Kita barang-barang kat dapur je, senang je. Bawang, tomato mana yang dalam kita punya peti ais tu lah kan? Peti ais tu je. Okey. Paling senang. Kalau malam-malam tak tahu nak masak kan, nasi muak, batu canai, nasi lemak kan? Susah je. Okey. Kita dah masukkan tomato, bawang besar dan juga bawang putih. Dah masuk tomato ni. Kita tunggulah sekejap sampai dia layu sebenarnya. Okey. Sampai layu, lepas tu kita masukkan yang ini tomato dalam tin tau. Okey. Dia dah campur dengan nak naikkan lagi rasa tomato tu lah. Kita dah letak tomato buah tu. Kecil tu. Dan kita masukkan juga tomato dalam tin tu. Baik. Okey, lepas tu kita kacau-kacaukan. Ini kita buat ni untuk berapa orang punya makan ni, Puan Linda? Kalau kita dalam ni nanti kita akan pecahkan telur. Kalau kita 4 orang, kita pecahkan 4 telur, 6 biji pun boleh. Baik. Saya tak sabar nak tengok yang masa pecahan telur tu nanti. Tapi sebelum itu herba. Okey. Jadinya dia tidaklah pedas-pedas, tapi kita boleh buatlah kan kalau anak-anak kita nak makan ke. Cili, paprika, lepas tu ini serbuk jintan manis. Okey. Ini antara bahan asas yang digunakan lah. Ya, betul. Kalau kita nak tukar sedikit, mungkin kita boleh masukkan. Kalau kita suka sebenarnya kalau nak buat pedas kan, ada yang suka pedas pagi tu, tak suka macam tak manis-manis kan. Betul. Letak je lah cili api kan. Itu siapa yang suka pedas. Kita orang Melayu yang kan. Tak suka tu boleh kata kawal sendiri rasa pedas betul. Okey, di Le Muffin sendiri kan, Puan Linda, apa antara selain daripada shakshuka ni, apa antara menu istimewa yang disajikan? Dekat Le Muffin kita meja kita adalah kek. Tapi kita ada buat puff dengan pastry juga. Puff pastry bun. Contoh macam ni kita ada tart cendawan dengan telur puyuh. Lepas tu kita ada croissant. Ni inti telur lah sebab hari ni kan, atau kita boleh buat inti tuna. Itu favourite saya tu yang depan. Ini mangkok egg tart. Ada satu 5 tu cukuplah tu. Okey, kejap lagi kita akan sentuh juga ada satu lagi menu istimewa yang Puan Linda nak kongsikan. Ini berapa lama lagi kita nak tunggu ni? Kita boleh masukkan telur dah. Dia dah melegak tu. Kita buat macam lubang macam ni, kita masukkan telur. Dah masuk telur, nak kena tutup. Okey, barulah dia cepat masak. Tutup. Lepas tu kita agak-agaklah. Baik, kita biarkan dia sementara nak tunggu masak tu, kita ke sini. Ini sebenarnya hasilnya kan, Puan Linda? Hasil dia. Tapi itu kita letakkan sebiji telur. Ini kita letakkan 3 biji telur. 3 biji. Ala-ala lasagna juga. Lebih kurang lasagna ke apa ke kan, lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Kita dah kongsikan satu shakshuka dan juga kita nak kongsikan satu lagi menu istimewa. Tak cendawan dengan telur puyuh. Okey, jom kita tunjukkan kepada penonton. Ini pun senang aja. Keju kita gunakan satu ini keping. Bukan keju. Ini apa tu? Puff pastry. Okey, betul. Ni kita boleh dapat. Kita boleh beli je dekat kedai supermarket tu. Inilah dia punya hasil. Ini hasil dia. Senang je kita lipat dua macam ni. Kita potong macam ni. Potong macam ni. Okey. Puan Linda, ini kan kalau ada penonton di dekat rumah, ada bahan-bahan di rumah tu tapi tak pernah nak buat, senang atau susah untuk mereka pelajari? Untuk buat nak cuba buat tu. Senang aja.
Untuk makan sendiri kan. Tahu-tahu dah siap dah lipatan tu. Dah lipat dah. Ya, senang, mudah. Senang je. Kalau kita tahu teknik dia kan, lepas tu kita sapulah kuning telur kat atas ni. Okey. Bagi dia berseri sikit. Kalau tak nanti kan pucat je kan. Okey. Sapu. Ada yang dah tengok tu banyak menu-menu kegemaran mereka ni. Di mana mereka boleh dapatkan dia di laman sosial kalau boleh dikongsikan, Belinda? Dekat IG saya Lamafin. LAMUFFINE. Di mana terletaknya? Saya berada di Sungai Buloh. Okey. Jadi orang-orang Sungai Buloh tu ada boleh perhantaran sekitar Lembah Kelang. Tapi perhantaran ada charge lah. Ya, nanti boleh terus ke Instagram Lamafin. Nak tahu ke nak tengok apa lagi menu-menu, boleh pergi lihat di sana. Baik, sambil saya bersama dengan Puan Linda nak hasilkan lagi menu-menu ni. Apa kata kita saksikan TikTok berkenaan dengan telur. Jom kita saksikan. 내 맘이 방심할 때마다 불쑥 나타난 뒤 헤엄치듯 멀어지는 너 동물보라를 일으켜 따따따따따따따따따따따따 동물보라를 일으켜 Assalamualaikum. Cuba tekan brochure kat mana? Good morning guys. Ini dia scramble egg in the making ala-ala dekat hotel. Yang penting kan tipsnya scramble egg kita campurkan sedikit susu. Baru best guys. Kalau nak campur mayonis pun boleh, tapi brochure suka letak susu. Kalau nak letakkan cili-cili, bawang ke, capsicum ke, tak ada masalah. Tapi brochure suka yang ni, no frill saja. Alright guys, selamat breakfast. Resepi rancak, lagu pun cukup rancak, semua orang tergoyang ya kepala. Okey, baik. Kita bersama dengan Puan Juliana Isa yang membawakan kita 2 resepi berasaskan telur. Tapi kan sebelum itu Puan Juliana, saya suka tetamu-tetamu kita hari ini sebab effort untuk berhiasan ni cukup cantik. Ada ayam yang tak berkokok di sini, ada buku, dan Puan Haslinda tadi pun ada teko yang cukup cantik dengan tea. Okey, baik Puan Haslinda, Puan Juliana, 2 resepi. Apakah antara resepi itu? Okey, resepi pertama saya asam rebus telur. Asam rebus telur. Macam asam pedas tu macam mana? Bukan asam pedas, berbeza sedikit. Boleh terus tunjukkan. Kita hidupkan api ya. Okey, kita hidupkan api. Cantiknya awak punya pot tu. Okey, baik. Asam rebus telur, pastinya ada telur lah kan? Ya, betul. Tapi telur biasa je lah ya? Telur biasa, kita guna telur biasa. Kita masukkan secawan air. Okey, baik. Bila kita bercakap mengenai asam, katalah asam pedas, biasa ada daun-daun apa? Daun kesum. Daun kesum, mengkantan. Kan? Untuk yang ni macam mana? Tak perlukan itu semua. Apa saja yang ada di dapur kita guna. Maksudnya di sini kita perlukan bawang 2 biji, 2 ulas ya. Bawang putih, kunyit. Dan kita tumbuk kasar. Dan inilah hasilnya. Ya. Lepas ditumbuk. Ya, betul. Macam senang sangat ni rasanya. Ya, senang je. Sesuailah untuk mereka yang kalau tak sihat. Okey. Tekak rasa macam tak selera, kita bolehlah masak ni. Okey, maksudnya masukkannya dalam air, didihkan. Didihkan sebentar. Okey, telur dah siap rebus lah kira. Tak, kita akan pecah satu persatu. Oh, kita pecahkan. Ya, pecahkan di luar dan masukkan ke dalam. Oh, faham. Okey, ni macam orang tadi saya berkata kepada Puan Juliana, biasa kita dengar nasi goreng bujang. Ini mungkin asam
pedas versi orang bujang. Ya, Asam sebab rebus. mudah sangat kan. So okey. inilah dia. Okey, baik. Jadi rasa asam tu kita dapat dari mana? Kita Okey. masukkan asamnya bila? Kita kalau dah mendidih, Aha. kita boleh masukkan asam keping. Asam keping. Okey, 2 keping. Okey, baik. Dan untuk aroma lagi, letakkan serai. Serai tu wajib lah. Ya. Dan kalau nak pedas, masukkan cili padi boleh ke? Lupa saya. Ah. Di sini memang ada cili padi Ada. 2 dan cili besar. Okey. Sebiji lah. Aha. Tumbuk sekali. Baik, Then, baik. Itulah memang pedas sedikit. Okey, maksudnya lepas dia didih, asam rebus telur, kita masukkan telur, kita pecahkan telur dekat dalamnya. Tidak, kita akan asingkan. Dan dah siap lah kira. Dah siap lah kira. Oh, dan dah siapnya kat sini ya, kat depan Ya, ni. di situ. Wow, cukup mudah ya. Anda di rumah boleh cuba. Memang pecahkan telur di luar dan masukkan sebab saya tak nak dia bercampur nanti. So satu persatu saya akan pecah. Okey, cantik. Jadi hasilnya pun nampak cukup menyelerakan, dihias dengan bendi, sangat menyelerakan kalau makan dengan nasi ya. Ya, betul. Okey, baik. Ini resepi pertama yang Puan Juliana kongsikan. Tapi kan di hadapan ni pun saya cukup tertarik dengan pastry, dengan kek yang ada kat depan ni. Apakah resepi keduanya? Dengar kata something unique, risol ya. Risol. Okey. Ini memang sangat laku. Okey, sangat laku jadi semua orang nak tahu apa macam mana nak buatnya. Okey. Untuk inti di dalamnya, saya perlukan carrot, bawang, kentang, leek dan kita akan potong dadu dan dicampur dengan telur di scramble and then ayam. Okey, so kita masuk whipping cream dan juga susu pekat. Itu yang menjadikan dia lemak. Baik, itu versi Puan Juliana kan intinya. Tapi kalau orang dekat rumah nak buat versi orang Malaysia yang fusionize sikit dengan sambal-sambal ni macam Kak pun boleh kan? Boleh, kalau nak seafood kan dia pun boleh. Pelbagaikan dia. Itu lempeng. Okey, yang lempeng ni pun daripada telur, tepung dan tepung ubi. Dan juga butter kita kacau dan kita akan masak di atas kuali pan lah. Ya. Kita lempengkan dia. Okey, baik. Dah siap lah. Makan lempeng dengan sambal kan. Boleh juga. Kita buat Boleh juga. lempeng, kita makan buat risol ya. Okey, terus tunjukkan Puan Juliana. Okey, ini inti dia. Okey, sambil-sambil tu kan Puan Juliana, saya nak tahu jugalah disebabkan isu kenaikan telur ni, Puan Juliana sendiri sebagai seorang pengusaha bakery kan, ada terjejas dengan teruk ataupun bagaimana keadaan Puan Juliana? Ya, sudah semestinya sebab kami memang memerlukan telur. Betul. Untuk menghasilkan bahan-bahan kek dan juga kuih tradisional kan. So memang susahlah. Jadi susah dapat telur lah, bekalan berkurang ya. Ya, dicatu. Tapi terima kasihlah untuk WHI hari ini ada bekalan demi telur. untuk MHI saya akan usahakan juga. Okey. Ini dia punya hasil dia. Dan baik. kita akan goreng. Kita dah kram kod dia, breadcrumb dia. Salut dengan breadcrumb. Alright, dan kita akan gorenglah dengan api sederhana. Okey, yang tu macam mana tu? Itu. Juliana macam dah tengah merebus ya. Sudah telurnya sudah hampir masak. So bolehlah kita masukkan bendi. Dan tomato. Okey, inilah kelebihan seorang wanita. Dia boleh buat dua masakan pada masa yang sama. Jangan lupa garam. Okey, garam. Kan tak rasa garam pula. Rasa. Okey, dan kita nak sedapkan dia, saya taruh cube ikan bilis. Sedikit separuh ya. Okey, baik. Dua resepi yang dikongsikan Puan Juliana, yang risol ni dah ditunjukkan macam mana nak salut dengan breadcrumb. Lepas ni goreng je lah kerjanya. Goreng je lah. Dan hasilnya sebegini. Nak lagi sedap makan dengan cili padi ya. Itu hiasan. Cili padi. Sebab di dalam ramuan adunan ni tak ada bahan pedas. Okey, baik. Dan Puan Juliana seorang pengusaha yang menjual kek, kuih-kuih tradisional juga dan pastry. Jadi di mana boleh mereka mencari Puan Juliana? Okey, boleh dapatkan kami di laman Instagram kami, Kekku Suka Bakery. Okey, saya jual kuih-muih tradisional, kuih-muih moden dan juga pastry dan juga kek edisi bajet di sini. Cukup cantik kek edisi bajet di hadapan ni. Okey, baik. Kekku Suka _bakery ya. Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan Juliana. Puan Juliana akan siapkan, bukan kita. Puan Juliana akan siapkan result ni. Anda di rumah kami nak kongsikan tips-tips berkaitan dengan telur. Jadi jom kita saksikan. सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1. Tips awet muda dengan
dengan telur ayam kampung and honey. Okay, let's start. I akan minum the cracker and egg. Okay. Wow. Okay, dan kita campur honey. Siapa yang nak muda lah kan? Siapa yang nak awet muda? Campur honey sikit sudah. And then kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk siapa-siapa yang nak awet muda je tau. Yang siapa tak nak tak payah buat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak nak awet muda boleh tak? This is your sign to always crack your eggs in a separate bowl. And don't forget to wash your eggs before you use them. Kalau dia ada tips berkaitan telur, saya pun kejap lagi nak kongsikan dengan anda tips berkaitan telur. Dan hari ini, kalau tadi kita dah selesai dengan Puan Linda sarapan pagi, menu petang, hari ini tibalah giliran di stesen saya manisan berkaitan dengan telur. Dan bersama dengan kita hari ini iaitu Farizal Majid atau lebih mesra disapa Abby. Hai Abby. Okey. Juga. Fatin, dan hari ini Abby kita ada dua menu nak kongsikan dengan penonton. Kita nak mulakan dengan menu pertama kita iaitu sekaya pandan. Wow, sekaya pandan. Jom kita mulakan. Okey. Bahan dia macam biasalah gula. Kita masukkan gula. Sekaya ni memang cara dia senang je. Kalau kita masak lebih kurang dalam 10 minit pun boleh siap. Itulah tadi kita dah sembang-sembang kan. Abby cakap 10 minit je siap. Kita nak tengok betul tak 10 minit. So kita masukkan susu fresh milk. Macam biasalah, sekaya kena ada santan. Betul. Kalau selalunya kita makan kan kadang-kadang manisnya tu sangat-sangat Abby. Betul. Macam mana kita nak kawal tu daripada kita nak kawal susu ke daripada gula ke? Okey, kalau kita makan dah jadi dia punya tu manis, kita boleh tambah fresh milk. Bagi so dia panaskan sikit, dia naturalkan rasa. Okey. So kita masukkan tepung jagung. Dia memang tak payah buka api lagi. Dia selepas kita ni baru kita boleh buka api. Okey, itu antara salah satu tipsnya untuk kita nak sediakan sekaya ni. Air pandan. Kalau tak ada air pandan boleh pakai perasa pandan, tak ada masalah. Kira air pandan tu lagi ni pure lah. Utama kita telur. Saya pakai 2 biji lah. Baik. Okey, susu untuk bagi dia lemak. Okey. Dan bila selesai dia dah masuk, semua ni you gaul. Dia memang kita kena gaul di atas api. Bila betul-betul dah sebati, buka api. Apinya kecil saja. Api dia kecil saja. Okey. Betul lah, dia campur-campur bahan-bahan dia, lepas tu kita hanya kacau dan kacau sampai dia likat. If kalau termanis sikit, kita makan hidang bersama fresh milk. Okey. Bolehlah. Kalau nak letak santan pun, nak rasa lemak pun boleh, kan? Tak ada masalah. Dari segi color dia macam mana? Warna dia? Okey, kalau color boleh pakai perisa pandan tu, dia dah memang ada color. Ataupun kita boleh buat air pandan tu, pure pandan pun dah memang color original lebih dia. Lebih sedap wangi dia kan. Di dapur anak bujang sendiri kan, Abby memang ada menyediakan untuk dijual lah. Ada dijual. Betul. Ada di warung kuih by dapur anak bujang. Dan dapur anak bujang juga dia punya orang kata signature dia memang kuih dan muih. Betul. Okey, selain daripada tu apa antaranya? Antaranya kita ada kuih bakar. Okey. Kuih bakar kita ada 5 perasa kuih bakar. Wow, ada dodol, ada pandan, ada jagung, ada labu. Okey, luar biasa. Di mana sebenarnya dapat ilham kan? Kalau sekarang ni ramai yang nak mencetuskan semua yang viral, kuih dan muih dan sebagainya, tapi Abby masih lagi mengekalkan tradisi kuih lama-lama ni. Nak dapat ilham tu ialah macam kita tengok menu yang moden, ramai orang buat. Tapi orang muda atau lebih kurang orang muda lah. Orang muda yang hasilkan kuih tradisional ni lebih kurang. Kurang, betul. Jadi mengambil tanggungjawab inilah kan, dah ada skill. Apa kata kita teruskan. Okey, dah berapa persen dah tu Abby? So kalau kita nak tunggu dia likat memang ambil masa. So kita akan masak dia sampai dia likat jadi macam ni. Inilah hasilnya tuan-tuan dan puan-puan. Likat dia sehingga berapa minit kalau nak dapatkan lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit dalam sahaja. kuantiti yang banyak macam ni. Betul. Ini boleh dapat dalam satu bekas yang berapa lebih besar kurang tu? 250 ml ataupun 500. Okey. Ini menu pertama kita. Saya memang teruja dengan menu kedua ini yang mana kita nak kongsikan dengan penonton puding Seri Pinggang. Tadi dah berbual dengan Abby, Seri Pinggang ni berasal dari Johor.
Ya, betul. Betul, dia popular di sana lah. Hari ini kita nak kongsikan, kita nak tengok macam mana sebenarnya kita nak masukkan dalam acuan tu. Okey, ini kita sedang panaskan air. Panaskan air, lepas tu kita masukkan gula dengan garam. Okey, berapa banyak gula, berapa Lebih kurang dalam satu dia? cawan lah. Okay. Air dia dalam 250 gram macam tu lah. Okey, kalau puding Sri Pindang ni kan Ebi kan sebenarnya dia tercetus sebabkan acuan tu kan. Kalau Acuan, orang dulu-dulu tu. Kalau biasanya telur Sri Pindang. Okey, sekarang kita pakai puding Sri Pindang ni sebab kita kombinasikan dia dengan rempah. Baru lagi sedap, lagi lah orang kata kan. Betul. Okey. So bila gula dah larut macam ni, kita masukkan. Okey, saya ni sebenarnya nak tunjuk juga kan antara yang dah siap, tapi sekejap lagi kita akan minta Abby lah kan tunjuk juga bagaimana sebenarnya cara nak masukkan ke dalam acuan tu. Boleh Abby? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak bercakap mengenai kulit telur ni kan, tahap kebersihannya juga kita patut ambil kira juga. Macam mana Abby? Kalau biasanya customer atau orang yang order dengan kita, kita akan cuci telur tu dengan air panas. Okey. Make sure dengan air panas lah. So cuci, orang yang cuci atau yang buat telur ni, make sure betul-betul kena bersih lah. Betul-betul kena bersihkan dia dengan bersih lah. Okey. Maksudnya di sini telur yang digunakan itu kulitnya juga disimpan untuk kita nak jadikan acuan. Yes. Betul Abby ya? Betul. Okey, dah alang-alang tu kita dah kongsikan tu, boleh tak Abby kongsikan Instagram Abby ke penonton? Okey, kalau nak follow kita punya Instagram, boleh follow ke Dapur Anak Bujang _ boleh follow kat sana macam-macam. Kadang-kadang kita share resepi juga kat sana. And then boleh pergi ke kedai kita juga. Warung Kuih by Dapur Anak Bujang di Sungai Buloh. Okey. Ini saya boleh pegang satu boleh, lagi boleh ambil je. Okey. Nak makan sekarang tak boleh, tapi kita boleh mampu tunjuk je. Ini akan hasil dia lah sebenarnya kan. Ini Abby dah buka. Kalau tidak, dia memang atas sahaja dipecahkan untuk kita masukkan bahan kan. Betul. Okey, baik. Jadi anda di rumah kalau teringin nak tengok lagi apa menu-menu istimewa kuih dan muih, boleh terus ke Dapur Bujang untuk lihat sendiri. Kalau nak order, boleh order di sana. Okey.